Halo, shalom saudara, saudari. Kalian bagaimana kesehatan mereka? Kami sangat bersyukur Tuhan tetap mengasihi kami, tetap menolong kami. Kami sangat berterima kasih kepada kami di dalam sayapnya. Kalian jangan takut ya semuanya, saudara-saudari di gereja Presbyterian. Pada pagi ini kami mau kebaktian memuji dan menyembah Tuhan. Kami sangat berterima kasih Tuhan tetap mengasihi kami sampai hari ini, kami tetap sehat, tetap bisa datang menyembah dan memuliakan Dia. Terima kasih. Saat ini kami mau berdoa. Tuhan, kami sangat berterima kasih ya kebaikan-Mu Tuhan pada pagi ini. Mulai kami mau kebaktian pada pagi ini, kami minta Tuhan akan hadir di tengah-tengah kami dan penuh dengan Roh Kudus-Mu kepada kami semuanya. Dan kami juga serahkan kebaktian ini mulai sampai akhirnya kepada Tuhan, biar Tuhan akan menolong kami semuanya supaya melakukan kami apa yang melayani kami semua kehendak-Mu ya Tuhan. Semua mengenai dari hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami minta Tuhan juga sertai saudara-saudari kami di rumah supaya mereka juga ikut kebaktian. Terima kasih ya Tuhan, berkat-Mu melimpah-limpah kepada kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan juga pada pagi ini dia song leader, singer, dan juga HP, dan juga main musik, dan juga khotbah. Tuhan akan penuh dengan Roh-Mu kepada kami semuanya, supaya kami bisa menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, shalom saudara-saudari yang berada di rumah. Pada pagi hari ini kita mengucap syukur sebab Tuhan masih memberikan kita satu hari lagi untuk kita nikmati. Mari kita datang ke hadapan Dia, kita membawa ucapan syukur kita di hadapan Dia. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, membawa hidup kami kepadamu. Kami rindu Tuhan. Kami rindu hari di mana kami bisa berkumpul bersama di tempat ini, bersama-sama dengan saudara-saudari kami, datang bisa menyembah Engkau Tuhan, menikmati hadirat-Mu di tempat ini Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang terjadi pasti akan mendatangkan kebaikan buat kami semua Tuhan, dan membuat kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau, semakin hari semakin mengandalkan Engkau ya Bapa. Pada pagi hari Tuhan kami datang, kami membawa penyembahan kami. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Engkau berdaulat atas hidup kami Tuhan. Haleluya. Ku rindu setiap hari. Ku rindu setiap waktu hidup bersama-Mu Tuhan. Mari saudara kita bersehati, kita angkat pujian ini. Kita menyembah Bapa kita. Kita dengan bahasa Mandarin kita akan pujian ini. 我们用中文来唱首诗歌，
神啊，我们何等的渴慕你！我们来赞你是我的主，是我的主，你是我的王，主你掌权在我生命中，完全降服。在我生命中，主你掌权在我生命中，完全降服于你。你是我的主，你是我的王。主你掌权在我的生命里，我们要来敬拜你，时时刻刻来渴慕你。耶稣我父，我何等的渴慕你！哦，耶稣耶稣，我渴慕你耶稣，求你掌权在我生命里。你是我的主，你是我的王，我们来渴慕你耶稣，我们来敬拜你耶稣。哦，感谢天父，感谢你天父，我们感受你的同在。是的，天父，我们感谢你。我们知道你仍然与我们同在，在这疫情当中，我们相信你的全能、你的权柄、你的大能、你的爱，仍然与我们同在。我们把我们的生命里交托在你的手中，我们的生命一切交托在你的手中，我们把我们的生命交托在你的手中，我们就来敬拜你，把我们的赞美献给你。Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidup kami Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah
Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berdaulat atas hidup kami Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Pagi hari Tuhan kami siap dengan pujian penyembahan kami Tuhan, kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Karena itulah yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau urapi setiap kami, berkati setiap kami Tuhan yang ada di tempat ini maupun ada yang berada di rumah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudaraku yang ada di rumah, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi shalom saudaraku yang ada di rumah. Kita bersyukur kita masih bisa memuji Tuhan dengan mulut kita. Kita mau angkat satu pujian. Kita mau katakan Allah sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Apa yang belum pernah kita pikirkan, apa yang belum kita pernah rasakan, belum pernah kita lihat, itu yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Amin saudaraku. Mari kita angkat pujian ini. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang memuji Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Kuasanya Tuhan dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak pernah berubah saudaraku. Kita harus pegang janji Tuhan ini. Baik saudara, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau saat teduh sejenak. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan kita, sebab Dia begitu baik. Dia telah melindungi kita sampai saat hari ini. Dia telah menjaga kita saudara. Bersamamu Tuhan, hanya bersamamu. Dalam hati kami ini, dalam hidup kami ini ada ketenangan, ada damai sejahtera Tuhan. Hanya bersamamu Tuhan, kami ada pengharapan, kami ada kekuatan Tuhan untuk menghadapi hidup kami ini.
hanya bersama-Mu Tuhan ada jalan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami hadapi saat ini, apapun yang kami punyai saat ini Tuhan, ketika kami bersama-Mu Tuhan, pasti ada jalan keluarnya. Pasti Engkau akan selalu menjaga kami dan melindungi kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau ujian lagi. Engkau ada bersama kami Tuhan. Engkau ada bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Bapa di sorga, 感谢你天父， anugerah-Mu sungguh besar bagi hidup kami. 你的恩典何等的伟大，何等 Kami 的 tahu 大。 sampai saat ini Engkau menyertai setiap kehidupan kami. 我们知道，在这个时刻，你仍然与我们同在， Engkau memberi kekuatan kepada kami, 你给我们力量， sehingga kami mampu melewati setiap musim yang terjadi dalam kehidupan kami. 直到我们可以度过这个季节，在我们的生命中， Bahkan Engkau memberkati kesehatan kami. 你也祝福我们每个人的身体。 Kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa. 我们何等的感谢你， Terima kasih Tuhan. 感谢你天父， Saat hari ini Tuhan, 在这个时刻， kami serahkan diri kami kepada Tuhan 我们把我们的生命交托在你的手中， untuk diberkati oleh Engkau lebih lagi. 知道你可以给我们的充满了祝福。 Engkau melawat setiap kami yang ada dimanapun kami berada. 你看顾我们每个人， Sebab Engkau adalah Allah yang maha hadir. 因为你是永远存在的神， Engkau menyatakan kehadiran-Mu bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Engkau. 你的生命存在在我们每个人的生命。 Terima kasih Tuhan, berkati kami dengan kebenaran firman-Mu. 感谢你天父，求你的话 Walaupun keadaan 祝 kami 福 saat 我 ini 们。 sangat terbatas, 我们知道，虽然现在的情况是 tapi 有 kami 限， percaya bahwa Allah Roh Kudus adalah Allah yang tidak terbatas. 但是我们知道你的圣灵是无限的。 Engkau sanggup menjangkau dimanapun setiap jemaat saat ini berada. 你的大能够掌权，能够保护我们每个人当中， Bahkan hati pikiran kami semuanya adalah milik Tuhan. 使得我们的思想、我们的心都属于你的。 Engkau kiranya menjamah setiap bagian dalam diri kami, 你出没在我们的生命的，在我们身体的每一个 sehingga kami 部分， menangkap apa yang Tuhan mau atas kami lewat kebenaran 直到 firman-Mu. 你所要传达的，我们可以接受， Sehingga hidup kami menunjukkan suatu perubahan. 直到我们的生命有一个改变。 Tidak sama ketika kami sebelum mendengar dan sesudah kami mendengar Engkau berbicara bagi kami. 我们的生命已经不同了。当我们听了你的话语， Terima kasih Tuhan. 感谢你天父， Kami serahkan semua hal yang kami pakai untuk mengagungkan, untuk mendengarkan firman-Mu hari ini. 我们把我们所拥有的献给你，我们可 Berkati 以敬 udara, 拜你。 berkati apapun yang saat ini jemaat butuhkan ya Tuhan. 求你祝福我们每个人， Sehingga kebenaran firman Tuhan boleh sampai kepada setiap kami masing-masing. 直到你的话能够到我们可以到达我们的每个人的心里。 Ini doa kami Bapa. 这是我们的祷告， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉告主耶稣基督的名祷 Haleluya 告，哈利路亚！ Sama-sama kita 我 katakan 们一起来说 Amin. 阿门。
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 大家亲爱的弟兄姐妹们 Sudah 平 lama 安。 kita tidak bertemu, 有很长的时间我们没有见面了， tapi saya percaya bahwa Tuhan kita, 但是我相信我们的神， Dia menjadi Allah pembela bagi kita, amin. 他是我们的保护者， Allah yang Amin. menolong kita di dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan 他 kita. 是保守我们每个人的神。 Dia bahkan Allah yang berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita untuk sedetik pun. 然后他也是没有离开过我们的神。 Walaupun kita sudah lama tidak berjumpa, 虽然我们已经很长的时间没有见面了， tetapi di dalam doa kita saling menguatkan, kita saling mengasihi satu sama yang lain. 但是在祷告中，我们互相的祷告，互相的帮助鼓励。 Mari kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, 我们来学习我们来打开我们的一个经文， yang ada dalam kitab kita dalam Matius pasal 6, 在马太福音第6章 ayat 25 sampai ayat 34. 25节到34节。 Ini kebenaran firman Tuhan yang mungkin sudah sering kali kita dengar, 可能这个经文我们已经听过了， tapi percayalah bahwa hari ini ketika kita mendengar sungguh-sungguh 但是我们相信，在我们思考这个经文的时候， akan ada sesuatu yang baru yang akan memberkati kehidupan 一 kita. 定会有一件新的事情，一件新的我们可以找到在这个 Matius 经文。 pasal 6 ayat 25 sampai 34. Matius Mari kita akan baca 6 sama-sama saudara. 马太福音第6章25节到 Silakan Bapak Saudara 34 baca di 节， rumah. 我们大家一起来读。 Ya, perikopnya di sini dikatakan hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian pembacaan firman Tuhan, saudara. 好，马太福音第6章25节到34节，这里说：所以我告诉你们，不要为生命忧虑，吃什么，喝什么；为身体忧虑，穿什么。生命不胜于饮食吗？身体不胜于衣裳吗？你们看。那天上的飞鸟也不种也不收，也不继续在仓里，你们的天父尚且养活它，你们不比飞鸟贵重的多吗？你们哪一个能用施寿数多加一颗呢？何必为衣裳忧虑呢？你想野地里的百合花怎样长起来？它也不劳苦，也不纺线。然而我告诉你们，就是所罗门举龙花的时候，那他所穿戴的，还不如这花一朵呢。你们这小心的人啊！野地的草今天还在，明天就丢在炉里。神还给他这样的装饰，何况你们呢？
所以不要忧虑，说吃什么、喝什么、穿什么，这都是外邦人所求的。你们需用的这一切东西，你们的天父是知道的。你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑，一天的难处一天当就够了。阿们。 Ya, tema khotbah kita pada hari ini adalah mengatasi kekhawatiran. 今天的题目就是我们要克服这个忧虑。 Ya, di sini Tuhan Yesus berkata karena itu. 这里天父说， itu menunjukkan kepada satu peristiwa atau suatu kejadian yang sudah terjadi di ayat sebelumnya, Bapak Saudara. 就是在他还没说之前，就是已经发生在另外一段了。 Di mana Tuhan Yesus menegur orang-orang, kebanyakan orang. 就是耶稣基督在那个时候，他就是提醒 mereka sangat khawatir dengan kehidupannya, 因为那些人就是他忧虑他们的 sampai 生命， mengumpulkan banyak harta di bumi. 宝。 Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata di sini, kalau saudara baca nanti di ayat 19 sampai berikutnya itu, Tuhan Yesus memperbandingkan dengan orang-orang yang mengumpulkan harta di bumi, demikian juga dengan orang-orang yang mengumpulkan harta di sorga. 所以我们可以读在6章19到24节之前那一段，我们可以知道，我们可以了解，耶稣基督在那个时候，他是提醒那些存那个宝藏在他的在这个地上的和在天上的区别。 Nah, orang yang mengumpulkan harta di bumi, kecenderungannya mereka akan khawatir akan kehidupannya. 就是说，个人呢，他们藏这个宝藏的时候，那个财产的时候，他们就会有忧虑。 Memang bukanlah tidak boleh kalau kita misalkan menabung atau mengumpulkan harta. 当然不是说不可以存这个我们的财产在这个 Tapi 地上， jangan sampai ketika kita mengumpulkan harta di bumi ini, 就是但是当我们存这个财产在这个地上的时候， itu mengikat hati kita. 就是把我们的心给绑了， Bahkan kita tidak mungkin memikirkan tentang kehidupan. 然后我们就不要去想别的事情了。 Ini yang Tuhan Yesus tegur daripada orang-orang kebanyakan yang disampaikan khotbah saat itu. 这就是耶稣基督当那一天提醒这些人的。 Karena orang-orang ini mengumpulkan harta hanyalah untuk memuaskan hasrat mereka semata. 因为这些人他藏这个财产，就是因为要满足他自己 Orang 的 ini 心灵。 mengumpulkan harta dengan meyakini satu hal bahwa hartanya mampu menolong dia dalam segala hal. 就是这些人藏这个财产的人，他的思想就是，他如果很多财产的时候，他就是可以把他的自己给看顾好。 Dan itu sudah pasti salah, Bapak Ibu Saudara. 当然，这些当然是错的了。 Nah, hal yang mendasari hal itu terjadi adalah kekhawatiran. 这些就是有一些忧虑的。 Kekhawatiran itu adalah sesuatu yang sangat mudah kita ucapkan. 忧虑是一件很容易我们说 Dan 出 bahkan 来的。 mungkin kita seringkali berkutat atau kita seringkali mengikuti kekhawatiran dalam kehidupan kita sehari-hari. 然后我们自己本身也是可以，当我们经过了这个忧虑的时候，我们也是有一 Nah, kata 些。 khawatir ini diterjemahkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. 然后这个忧虑的意思呢， Itu adalah takut, 就是害怕， gelisah, cemas 就是担心， terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. 就是害怕就是害怕还是担心一件事情还没发生的这些东西， Belum tahu apa yang terjadi tapi sudah takut duluan. 还没有面对这些事情，但是我们已经害怕了。 Banyak hal yang kita takutkan seperti ini, Bapak Saudara. 很多事情我们害怕， Besok belum ada yang tahu tapi kita sudah takut. Besok 明 gimana ya? 天还没发生，但是我们已经害怕了。 Persis. Tuhan, besok kami makan apa? 就好像刚才我们读的，我们明天要吃什么？ Besok kami minum apa? 我们明天要喝什么？ Gimana nanti anak-anak kalau sekolah ya? 我们的孩子要读书的时候要怎样？ Nanti beginilah begitulah, banyak hal yang kita 有这 khawatirkan. 样 Bapak 那 Saudara. 样这样那样的各个的难处， Kita terlalu banyak mikir sampai ke 我 sana. 们有太多的忧虑了， Sehingga itu yang menimbulkan hidup
hidup kita 所以这些东西会把我们的生命 gelisah, cemas, 忧虑、害怕， dan itu sangat berbahaya, Bapak 这 Saudara. 是一件很 Nah, 危险的东 kata 西。 khawatir ini kalau saya lihat terjemahan banyak kitab yang lain, 这个忧虑呢，如果我们去查看的时候， terjemahan bahasa Inggris itu khawatir itu mereka sebut itu gelisah, 有很多的解释，就是害怕， yaitu mungkin kalau bahasa anak mudanya itu galau, 就是害怕的意思， ya, 担心的 cemas, 意思，担心， kemudian berpikir terlalu dalam. 然后想太多了。 Dan satu lagi ada yang menerjemahkan seperti ini, terlalu berhati-hati. 还有一件就是他太小心了， Seolah-olah bagus sekali gitu ya, tapi terlalu berhati-hati. 看起来好像是很好的一个字幕，就是很小心。 Saya teringat satu langsung contoh, ada seseorang yang misalkan membeli sepatu aja sangat hati-hati. 我想了一个比喻，就是有一个人他想买这个鞋子，就是很小心的去 Nanti 买， bagaimana kalau kayak gini? Nanti kalau diinjak nggak enak misalkan gitu ya. 他就是很小心的思考如果这个鞋子我买的时候，我穿在这样会怎样？穿 Gimana 在这 kalau 样会怎 tumitnya 样？ nggak kuat menahan badan saya? 如果这个鞋子不能想说啊，就是我的体重不能克服我的体重会怎样？ Nah, itu saudara terlalu berhati-hati padahal sepatu untuk dipakai cuma berapa bulan sih gitu ya. 想太多了，他就是说这个鞋子能穿到 Tapi 几个月？ pikirannya terlalu dikuasai oleh kehati-hatian yang sampai membuat diri sendiri tidak tenang. 但是这个事情就是让他去想了很多， Ini sangat berbahaya, Bapak 这 Saudara. 个是一件很危 Nah, apa 险的 kata 事情。 Alkitab tentang kekhawatiran? 然后圣经里面 Dalam 说 Amsal 什么 12 呢？ ayat 15 dikatakan di sana, kekhawatiran dalam hati dikatakan apa? Membungkukkan orang. Ya, nggak begitu kelihatan ya, ada merah-merah. Ya, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tapi perkataan yang baik menggembirakan dia. 在箴言12章15节里面有写着，我为大家读一下。箴言12章15节这里说，以往人所行的，在自己的眼中看为正直，为智慧人肯听人的劝教。 Jadi kekhawatiran seseorang itu bisa membuat dia bungkuk atau bisa membuat dia kelihatan mempunyai beban yang begitu berat. 所以呢，这个忧虑呢，会让人在自己的眼中看为正直。 Kalau kita bungkuk, saudara, itu bukan suatu keadaan yang enak, pasti ya. 所以说，这个以往人呢，我们看的时候，就是不是一个很好的事， Dan itu bahayanya kekhawatiran. 就是这个忧虑的危险。 Amsal 25 ayat 26 dikatakan di sana, seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. 然后在箴言25章26节这里也说了， Ya, dua kata yang dikatakan di situ, keruh dan kotor. 这里有说土树和这个昏之泉的， Adalah sesuatu yang tidak enak untuk dipandang. 就是有一个事情是不好看的一个事情。 Kemudian di dalam perjanjian baru juga disebutkan Matius pasal 13 ayat 22, Tuhan Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan. 然后在新约这里也是有说过， Ya, dalam Matius 13 ayat 22 dikatakan begini, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. 在马太福音13章第22节这里说， Nah, dalam perjanjian baru bahwa ketika seseorang khawatir 在这个新约里面说，如 itu 果有一个人 mampu 脱离的时候， melumpuhkan iman seseorang 他能把你的信心 atau 给 iman 打倒， orang itu tidak bertumbuh. 或者把你的信心不会成长， Orang itu imannya akan mati. Bapak Ibu. 这个人的信心会死。 Nah, itu bahayanya kekhawatiran secara rohani. 这就是这个忧虑的危险性。 Nah, kalau kita lihat apa kata medis tentang kekhawatiran. 然后， Medis. 然后这个科学家他的这个忧虑的意思是什么呢？ Kata medis begini, kekhawatiran berlebihan itu menghancurkan sistem saraf. Perasaan khawatir dalam diri seseorang itu mempengaruhi
melebihi kadar gulanya. 就是这个过滤的意思，太多过滤的意思就会把我们的里面的系统损坏。 Kemudian kekhawatiran berlebihan itu juga bisa menyebabkan nyeri otot, menyebabkan sakit punggung dan sakit kepala. 然后这个太多用力的时候，也会把我们的身体会损坏的。 Khawatir berlebihan itu buruk bagi kesehatan jantung. 意思是说，就是太多忧虑的时候，会把我们的身体弄坏，然后把我们的 Menyebabkan 心脏会不 pembengkakan 好， pada pembuluh darah. 我们的身体会不好，系统会不好。 Khawatir berlebihan itu bisa memunculkan komplikasi penyakit. 这个太多忧虑的时候，会传来很多的病， Di antaranya diabetes, 就是这个糖尿病， resiko stroke, 然后这个中风， masalah pada ginjal, 我们的肾， dan sebagainya. 还有其他的。 Nah, khawatir berlebihan itu juga bisa menyebabkan masalah, Bapak Ibu Saudara, pada pencernaan. 太多过滤的也是会把我们的肚子里面的系统也是弄坏。 Sirkulasi darah dalam tubuh tidak lancar. 我们的血，我们的那个系统在我们的身体的血统也是 Ini 会 bukan kata 损 saya 坏 ya, tapi ada sumbernya di sini saya ambil Bapak Saudara. 不是 Jadi 不是 sangat 我， berbahaya sekali. 所以说这个太多忧虑，这是很危险的一件东西。 Kekhawatiran itu tidak akan pernah menolong seseorang menjadi lebih baik. 太多过滤不会帮助我们其他的东西， Malah kekhawatiran ini meruntuhkan atau melumpuhkan kehidupan kita. 但是呢，这个太多忧虑会把我们的生命中弄坏。 Tapi itu yang terjadi yang kita rasakan hari demi hari, Bapak Saudara. 这个就是我们现在所面 Seringkali 对的。 rasa khawatir ini datang menghinggapi kita walaupun belum ada atau belum ada sesuatu yang terjadi dalam 时 hidup 常 kita. 这个忧虑呢，它来到我们的思想中，虽然这个东西还没发生， Kita sudah mikir terlalu jauh, 我们想的太多了， kita sudah pikirkan padahal belum ada apa-apa. 我们想太多了。虽然这个东西还没发生，我们 Atau 已经 mungkin 想 kita 了。 sudah menyiapkan jikalau terjadi sesuatu itu saya sudah siapkan ini, saya sudah siapkan itu. 有些我们就是说，我们就是已经准备好了，当这个东 Bahkan 西还没发 yang 生。 terjadi saat ini Bapak Ibu Saudara, ketika virus corona misalkan ini menghampiri bangsa kita, 然后就是在这情况，这个疫情发生在我们的国家， mungkin rasa khawatir kita jauh lebih tinggi 我 dibanding 们 dengan 的 iman 过滤 kita. 会更多了。 Harusnya kita membangun iman lebih dalam, 虽然可能我们会把我们的信心会加强， tapi kita malah khawatir yang lebih dalam. 但是反而变成我们太多忧虑了。 Ketika kita mendengar berita ini, berita itu, setiap hari kita disuguhin dengan berita-berita yang sangat menyedihkan. 当我们听了很多新闻，这个新闻那个新闻，在报纸的这个新闻， Dan itu membuat bukannya iman kita semakin bertumbuh, tapi kekhawatiran melanda kehidupan kita. 这些东西不让我们的信心成长，反而帮我们的这个信心更低落了。 Ini yang perlu kita waspadai. 这个是我们要谨慎的，我们要 Jangan 小心的， sampai kekhawatiran ini menghambat iman kita. 不要让这个忧虑把我们的这个信心给拦阻了。 Jangan sampai kekhawatiran ini justru membuat kita semakin jauh dari Tuhan. 不要让这个忧虑让我们更远离这个神。 Jangan sampai kekhawatiran ini juga membuat kesehatan kita menjadi buruk. 也不要把这个忧虑让我们的身体更衰弱。 Ya, bagaimana kita caranya mengatasi kekhawatiran? 然后我们要怎样克服这个 Satu ayat 忧 kebenaran 虑呢？ firman Tuhan saya lihat dalam Matius pasal 6 ayat 33, ayat yang sangat familiar atau yang sangat kita sering dengar, yaitu Matius pasal 6 ayat 33, dikatakan di sana bahwa ini kuncinya. 就是它的钥匙，就是在这个马太福音第6章33节里 Mari 面。 kita baca Bapak Saudara. 我们一起来读。 Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。 Ya, di sini dikatakan tadi dalam firman Tuhan bahwa kebanyakan orang mereka khawatir dalam kehidupannya. 就是说，在这个世上有很多人太过滤他的生活了。 Apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. 要吃什么，要喝什么，要穿什么。 Bahkan mungkin sebagian orang berkata kalau mereka tidak khawatir lagi dengan hal-hal demikian, tapi mereka akan khawatir nanti kuranglah harta kekayaanku. 虽然有很多人不去想这些东西，但是他还在想我的你们
harta kekayaanku semakin berkurang. 我的财产越来越少了，越来越减少了。 Bagaimana dengan bisnisku? 我的生意要怎样？ Daganganku tidak laku. 我的生意又会怎样？ Padahal belum terjadi, 虽然这些东西还没发生， tapi sudah dikhawatirkan duluan 但是他已经很忧 dan 虑 bahkan 了， dipikirkan terus 他一直在想， sampai kesehatannya memburuk, Bapak Ibu 把 Saudara. 他的这个身体 Ada 越 banyak 来越 hal-hal 削 yang 弱， lain 还有很多其他 yang 其他 sering 的， kali menghampiri kita. 有很多的事情忧虑 Tapi 来 firman 到我 Tuhan 们的生命。 menjawab kita bahwa dikatakan cari dahulu apa itu? Kerajaan Allah dan kebenarannya. 但是神会回应我们说，你们要先求他的国和他的义。 Ada dua yang kita perlu cari, yaitu 有两件东西我们要去寻找， kerajaan Allah dan kebenarannya. Walaupun kedua kata ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan. 就是神的国和神的义。 Nah, selain semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita, 这些东西发生在我们的生活的时候， yaitu memang penting, Bapak Ibu Saudara. 对这个东西很重要。 Tapi tidak terlalu penting dibandingkan kedua hal ini. 但是这些东西没有那么重要，比这些寻找神的国和神的义重要。 Yang paling penting bagi orang percaya itu adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. 对我们相信神的来说，最重要的就是我们要先求他的国和 Kalau 他 Tuhan 的义。 katakan carilah dahulu, 如果神已经说你们要先求， kata carilah dahulu itu menunjukkan suatu kegiatan yang sangat penting untuk kita lakukan. 这个先求呢，就是我们要去真真实实刻刻去做的，去行的， Mengutamakan lebih daripada yang lain. 就是把这些东西排在第一的。 Berusaha atau bersungguh-sungguh dan bertekun sampai memperoleh sesuatu. 就是我们要去追求，就是要用力去找去行的， Ada keseriusan dalam hal ini, Bapak Saudara. 就是有一个很实在，我们要 Jadi 去找， bukan sambil lalu, 不是经过而已， bukan waktu-waktu luang, waktu-waktu kosong. 不是有时间我们才去找， Tapi keseriusan berusaha sungguh-sungguh bagaimana mencari kerajaan Allah. 就是我们要时时刻刻去寻求，就是认真的去寻求。 Lalu apa kerajaan Allah itu? 然后神的国是什么呢？ Ya, di sini dikatakan suatu keadaan yang dipimpin oleh Allah. 就是有一些事情是神所控制的， Suatu kondisi yang dipimpin oleh Allah. 就是某一些事情是神 Itu 控制的。 berarti bahwa hidup kita dipimpin dan dikendalikan oleh Allah. 意思就是说，我们的生命就是被神控制的。 Ini harus diusahakan setiap waktu. 这些就是我们要每时每刻去 Seperti 行。 doa yang diajarkan Tuhan Yesus, nanti kalau saudara baca di dalam Matius pasal 6 ayat 10. 就是弟兄姐妹们可以读在马太福音第6章第10节里 Tuhan 面， Yesus mengajarkan kita apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi 就 seperti 是 di 在 surga. 主导文里面说的，我们要先寻求他， Dahulukan kerajaan 我 Allah. 们要先寻求他的国， Dahulukan pimpinan Allah. 就是要先让神来带领我 Kondisi 们。 di mana Allah memerintah itu yang kita utamakan, Bapak Ibu Saudara. 就是这些事情，就是神先控制我们的事情，我们 Nah, 去 dalam 寻 Roma 求 pasal 先。 14 ayat 17 dikatakan di sana. Ya, Roma pasal 14 ayat 17. 就是在罗马书第14章17 Sebab 节， kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Ada di sini dikatakan. Jadi kerajaan Allah itu berbicara tentang apa? Bukan soal makanan atau minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. 就是在罗马书14章17节里面说，因为神的国不在乎吃喝，只在乎公义、和平，并生灵中的喜乐。 Bahkan dalam 1 Korintus 4 ayat 20 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Jadi sangat terbalik dengan apa yang kita khawatirkan selama ini. 然后在哥林多前书4章第20节里面说，因为神的国不在乎言语，乃在乎全能。 Tadinya kita cuma mikir apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang akan kami pakai. 刚才我们所忧虑的就是我们要吃什么、喝什么，还有穿什么。 Tapi Tuhan bilang cari yang ini, itu sangat jauh gitu ya. 但是神说，你要先寻求这个东西， Ini bukan soal makanan atau minuman, kata Tuhan. Kerajaan Allah yang kita mesti cari. 就是说这个神的国不在乎吃喝穿的， Tapi kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus ini yang perlu kita kejar dan kita cari, Bapak Saudara. 但是是和平、
还有其他的。 Jadi singkatnya begini Bapak Saudara, coba lanjut. Ya, kebenaran itu tadi kerajaan Allah itu kebenaran, damai, sejahtera, sukacita, kuasa. Ini semua ada dalam kerajaan Allah. 就是我们要就是这个克服这个忧虑的时候，就是我们要用公义，用平安、和平，就是然后喜乐，还有全能。 Jauh lebih bernilai dibanding apapun yang ada di dunia ini. 这些4个东西、4件东西，更比这些在地上的更重要。 Utamakan mencari kebenaran, utamakan mencari damai sejahtera, utamakan mencari sukacita, kuasa. Semua ini kalau kita utamakan itu jauh lebih bernilai, lebih berharga dibanding dengan makanan atau minuman yang kita sedang khawatirkan itu. 所以说，我们要去先求这个公义、和平、喜乐，还有这个全能。这些4件东西很重要，就是比这些在地上的东西更重要。 Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mendahulukannya. 所以说，为什么神要提醒我们要先求呢？ Karena ketika damai sejahtera sukacita itu ada, 因为当这个四个东西有了， maka tidak menjadi persoalan apakah saudara memiliki harta yang banyak atau materi yang bisa dibanggakan. 我们就不会去太忧虑、太多想太多关于我们的产业啦，我们其他的东西了。 Ketika damai sejahtera dan sukacita itu ada, 当这个公义和这个喜乐有在我们的生命的 maka 时候， makan yang sederhana pun akan bisa menjadi nikmat. 我们吃了这些不丰富的食物呢，我们也吃得很满。 Dan banyak contoh lain yang kita bisa 还 lakukan. 有其他的，我们可以 Dalam 去 Amsal 思考。 15 ayat 16 sampai 17 dikatakan begini. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta yang disertai dengan kecemasan. 然后在这个箴言15章16节到17节这里有说过，少有财宝，敬畏耶和华，将如多有财宝，烦乱不安。吃素菜彼此相爱，将如吃肥牛彼此相恨。 Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. 吃素菜彼此相爱，将如吃肥牛彼此相恨。 Sedikit barang, saudara bisa bandingkan ya, sedikit barang dengan banyak harta, katanya lebih baik yang sedikit barang itu. 就是说，少有财宝，敬畏耶和华，将如多有财宝，烦乱不安。 Lebih baik sepiring sayur dengan lembu tambun. Ini tidak sekali sebenarnya lembu tambun ini, tapi masih lebih baik sepiring sayur. 但是这个然后还有吃蔬菜彼此相爱，将如吃肥牛彼此相恨。蔬菜比这些肥牛更好。 Itu sebabnya kita perlu mengejar terlebih dahulu sejahtera dan sukacita itu. 所以说，我们要去先求这个公义和这个平安， Karena itu ada dalam kerajaan Allah, 因 Bapak 为 Saudara. 这个全部都有在神的国 Nah, 里 kalau 面 kita utamakan kerajaan Allah, maka kekhawatiran itu tadi tidak menghinggapi kita lagi. 然后，如果我们先求神的国，这些忧虑呢，它是不会来到我们的生命， Semuanya akan terasa damai. 全部有发生在我们的生命中呢，我们会感到平安。 Kerajaan Allah 神的国 yang menghasilkan sukacita dan damai sejahtera 有平安，有喜乐， akan membuat hidup kita terasa damai walaupun ada banyak persoalan di sana kemari. 会让我们的生命，让我们的生活会感觉到平安喜乐。虽然有很多事情发生在我们的生命， Jadi sangat penting untuk mengejar kerajaan Allah. Yang kedua yang perlu kita kejar tadi seperti yang dikatakan tadi, 然后第二件事呢，我们 ya 要 kebenaran 知道 Allah. 神的国，神的义。 Ya tadi kerajaan Allah, sekarang kebenarannya. 刚才我们是神的国，现在我们要 Apa itu? 神的义。 Kebenaran Allah yang dimaksud apa? 神的义是什么呢？ Itu adalah keselarasan atau kesesuaian kita dengan kehendak dan kemauan Allah. 就是是符合神所喜的， Keselarasan atau kesesuaian dengan kehendak dan kemauan Allah. 就是我们的生命中我们所行所做的是 Artinya 神 Bapak 所 Ibu 喜的。 Saudara, kita ada dalam kebenarannya. 就是说，我们有在神的意里面， Kita ada dalam kehendaknya. 我们有在神的允许里 Tidak 面， menyimpang atau mengikuti anjuran yang lain. 不偏外，不偏神的旨意。 Kebenaran Allah sudah pasti sesuai dengan firman Allah. 神的意
肯定是符合神的。 Kebenaran Allah tidak lari dari firman Allah. 神的意呢是不飘这个圣经的， Jadi yang mendasari hidup kita itu haruslah 所以我们的生命中呢， ya yang mendasari hidup kita itu haruslah firman Allah, Bapak Ibu Saudara. 就是我们的生活当中就是要我们去行就是神 Karena 的 itulah kemauan 神的 Allah. 话，因为这个就是神的喜悦， Apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya itu adalah kemauan Allah. 就是神圣经所写的，就是神所许的。 Saudara ingat ini, tidak ada panduan lain yang bagi kita selain daripada firman Allah. 就是说，没有任何的我们要去做的除了神的话， Nggak ada panduan lain. 没有别的，没有其他的。 Dengan kata yang lain, 就是用别话来说， kalau ada pandangan atau persepsi di luar daripada firman Allah, 如果有其他的语言话语，除了这个神的话的时候， ya kita tidak boleh dan tidak perlu untuk mengikutinya. 我们不要去跟随，我们就不要去跟从他。 Kebenaran yang harus kita ikuti 我们要去跟从的，我们 adalah patokannya kepada firman Allah. 就是指这些圣经的， Jangan lari dari sana. 不要飘过 Kalau ada 飘， pandangan-pandangan orang lain, 不就是不要远离这些圣经。 kembalikan kepada firman Allah. Omeo. Apakah itu sesuai dengan firman Allah atau tidak? 我们要回到圣经所说的，我们要去行去做。 Kalau dengar bisikan-bisikan dari luar, 如果我们要听从别他的语言， jangan mempercayai itu. 我们不要去相信。 Apakah itu sesuai dengan kebenaran firman Allah? Itu yang Omeo. paling penting. 我们不知道这些他所说的是不是符合圣经的。 Mungkin kedengarannya luar biasa. 可能我们听过，我们听到的是很丰富的东西， Mungkin kedengarannya wow. 可能听了很哇哦这些东西， Tapi apakah itu sesuai dengan firman Allah? 但是是否这个与他所说的是符合圣经呢？ Kalau tidak sesuai, 如果不符合圣经， tidak perlu dan tidak boleh mengikutinya. 我们不必去， Karena ada banyak sekarang kebenaran-kebenaran yang menyesatkan, Bapak Ibu Saudara. 因为在我们这世界现在的时代，有很多是不符合圣经的。 Seolah-olah berasal dari firman Tuhan, tetapi sebenarnya melenceng dari kebenaran firman 虽 Tuhan. 然听的时候好像符合这个圣经，但是呢，这个时时刻刻是不符合圣经的。 Maka kehendak kemauan Allah itu sudah ada di dalam firman-Nya. 所以呢，如果要符合神的就是 Ini harus menjadi patokan kehidupan Kristen. 圣经就是我们的一部分，我们要去行的 Nah,。kalau ada orang Kristen sudah lari dari kebenaran firman Tuhan ini, 如果基督徒呢，如果他已经不读的这个圣经，已经飘去了这个圣经的时候， itu dipastikan salah. 这个可以说这个人是错的。 Itu sebabnya kemauan, keselarasan pikiran kita, kesesuaian pikiran kita itu harus sesuai dengan kemauan kehendak Allah yang tertuang dalam kebenaran firman-Nya. 所以说，我们要去行，我们要去想去做的时候，就是要符合神的旨意。 Lalu kebenaran apa yang kita pelajari dari teks ini, Bapak Ibu Saudara? 然后在这个经文，我们所得到的这个公义是什么公义呢？ Kemauan apa yang Tuhan hendak sampaikan kepada kita 神要传达什么给我们呢？ mengenai kekhawatiran ini? 就是关于这个忧虑， Apa yang harus kita pahami dan apa yang harus kita lakukan? 我们要去了解什么是这个忧虑，我们要去行什么。 Yang pertama yang kita harus tahu adalah 第一件我们要知道的， bahwa Tuhan pemilik kehidupan kita. 我们要知道神是Pemilik kehidupan kita. 就是我们的生命是属于神 Kalau 的。 saudara baca dari 25 dikatakan di situ, 如果我们读这个25节的时候， Aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? 就是在马太福音第6章25节里面写的，所以我告诉你们，不要为生命忧虑，吃什么喝什么；为身体忧虑，穿什么。生命不胜于饮食吗？身体不胜于衣裳吗？ Tuhan memberikan perbandingan kepada kita di sini 神已经给我们有一个比例了， antara hidup dengan makanan 就是生命和这个食物， dan tubuh dengan pakaian. 然后我们的身体和这个衣裳。 Hidup dan tubuh ini adalah pemberian Tuhan,
Bapak Saudara. 这个身体和这个生命是神所赐的， Jadi ini adalah milik Tuhan dan sifatnya kekal. 所以我们所拥有是神所赐的，这个是永恒的。 Sementara makanan dan pakaian itu hanyalah sementara. 但是这个饮食和这个衣裳是暂时的东 Itu 西， sebabnya bahwa hidup dan tubuh yang diberikan oleh Allah itu sangat penting dan jauh lebih berharga. 所以这个生命和这个身体就是比其他东西更重要， Dan karena itu milik Tuhan, 因为这些是属于神， maka Tuhan akan sepenuhnya bertanggung jawab dalam hal itu. 所以神当然他会负责任关于这个事情， Dia akan memelihara hidup kita. 他会看守我们。 Oleh karena itu kita perlu sadar bahwa tidak ada gunanya khawatir berlebihan. 所以说我们要提醒自己，我们不要去太忧虑了， Karena yang punya hidup dan tubuh kita adalah Tuhan. 因为我们的生命是属于神的。 Kalau kita bandingkan saudara dalam cerita pasal Lukas dalam Lukas pasal 12, di sana dari ayat 13 sampai 21 di sana Tuhan menyebut seseorang yang disebut dengan bodoh. 如果我们看的话，在这个路加福音12章13节到21节里面有写着，神就说这个人是愚蠢人。 Itu udah ngeri juga ya diomongin bodoh 如 gitu. 果神说这个人是愚蠢，这个是很危险的事情了。 Siapa yang suka diomongin bodoh? 有些人有 Tapi Tuhan 哪些人 menyebutnya demikian, 喜欢 disebut 说这个 sebagai 愚蠢？ orang kaya yang bodoh. 然后神为什么会说这个有财富的人是愚蠢呢？ Kenapa? 为什么？ Karena dia menyimpan hartanya, 因为他存了他的这个财产， dia bangun lumbung yang begitu besar, 然后他做了很大的地， dia simpan hartanya, 他存了他的 dan 财产， kemudian dia berkata kepada 然 jiwanya, 后他跟他自己说 tenanglah hai engkau jiwaku, 我的生命啊，你安息吧， ada banyak padamu harta, 你的生活有很多的财产， sampai nanti kamu masih bisa menikmatinya, karena begitu ya. 到时就是你会自己享受了，这 Lalu 是意 Tuhan 思就 bilang, 是。 hei orang kaya yang bodoh, jika malam ini nyawamu diambil daripadamu, 然后神就对他说：“嘿，你这个有财富的人呐、 ya dikatakan di sini. Tetapi firman Allah berkata kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? 然后神就对他说，神却对他说：“无知的人呐、今夜必要你的灵魂，你所预备的要归谁呢 Ya, menjadi bodoh Bapak Saudara. ？”你看，就是有很愚蠢的人， Karena dia hanya memikirkan dengan kehidupannya, 因为他只在乎他的产业， memikirkan hasratnya sendiri. 他只在乎他的所需的、 Dia 所 tidak 需要的， dia tidak pikirkan tubuh ini milik siapa, 他不去提醒自己这个灵魂是属于谁的， hidup ini milik siapa. 他的生命是属于谁的。 Nah, kalau dia tahu bahwa hidup dan tubuhnya bukan milik dia, 如果他知道这个灵魂和这个身体不属于他的， yang suatu saat oleh pemilik bisa diambil kapan saja, 就是到了这个时间，这个会被他的所创造他的给夺 maka dia 去。 tidak perlu khawatir atau mengumpulkan sebanyak itu untuk dirinya sendiri. 如果他知道了，他当然是不会去太多想太多、太忧虑去思考这些东西， Apa 去 yang 藏这 paling 些 penting 财 dalam 产。 hidup adalah 我们在生命中最重要的东西是， bahwa tubuh kita, hidup kita 我们的生命 sudah terjamin memiliki kehidupan kekal. 我们的生命、我们的身体是已经有得到永恒的东 Itulah 西了。 sebenarnya harta yang paling berharga. 这就是真是最重要的一个财产， Bukan harta yang ada di dunia ini yang 不是 sementara. Yang 不是 kita 在 pikirkan 地 itu. 上的所拥有的财产。 Yang perlu sebenarnya kita khawatirkan adalah apakah tubuh dan hidup kita ini sudah memiliki kehidupan kekal nanti. 我们要忧虑的是，是否我们的生命、我们的身体会得到这个永恒。 Kita harus 永生。 memikirkan bagaimana iman kita mengalami pertumbuhan. 我们要去想我们的信心是否会成长， Karena itu yang terutama Bapak Saudara. 因为这个是很重要的。 Seharusnya sikap kita seperti orang ini. 我们的 Matius 13 ayat 44. 我们的思想要像这 Apa yang 个 dilakukan oleh 人。 orang itu? Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Lalu orang ini menemukan harta yang terpendam di ladang tadi.
ditemukan oleh orang ini, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. 我们要像这个人，就是在马太福音13章第14节里面写着，天国好像宝贝藏在地里，人遇见了就把它藏起来，欢欢喜喜的去变卖一切所有的卖这块地。 Nah, ketika dia ketemu dengan kehidupan kekal itu, 当他遇见到了这个永恒的生命的时候， harta yang paling berharga itu, 他就是最宝贝就宝贵的这 seperti 个 sebuah harta 宝藏， karun. 就好像这个一个很宝贵的宝藏， Dia bersukacita karena inilah harta yang paling berharga, maka yang lain 他就欢欢喜喜的。 saya bisa tinggalkan. 所以其他的在地上的宝藏，他可以 Keselamatan hidup 抛 kita 弃。 sebenarnya itu yang paling utama, Bapak Ibu 在 Saudara. 我们的生命，当然这个当然是最重要的，就是我们 Yang 得到 lain 了 itu 这个 hanyalah 天国。 penyerta atau bonus atau apapun yang kita bisa sebut dengan istilah itu. 所以说，在地上我们所拥有的，就是好像一个bonus。 Ya, hidup dan tubuh kita sudah memiliki tempat itu yang paling utama. 就是说，我们的身体、我们的生命，有在寻求这个天国，这个是很重要的。 Artinya kalau Bapak Ibu Saudara sudah ada di dalam Kristus, 就是说，我们如果在基督里面， sudah ada dalam Yesus, 已经在耶稣里面， maka sebenarnya Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkan segalanya. 我们已经得到了一切。 Itulah kehidupan yang indah dan berkenan sesuai dengan kemauan dan kebenaran Tuhan. 这就是最完美的生命了。 Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu Saudara, 然后第二方面， bahwa dikatakan dalam firman Tuhan, kita tidak seorang pun bisa menambah umur kita. 就是说我们没有任何一个人可以增加我们的数命。 Ayat 27 dikatakan di sana, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ayat 27 dari Matius pasal 6 tadi. 我们在读，刚才第二方面我们在读，就是在马太福音第6章27节里面说，你们哪一个能用施受数多对不起，我再读一下，你们哪一个能用施收数多加一颗呢？ Tidak dapat menambah umur kita, Bapak Ibu Saudara. 我们是不能增加我们的施受的， Ini kebenaran yang perlu kita pahami. 这个我们要去明白的。 Meskipun kita berharap bahwa kita bisa berumur panjang, 当然了，我们要就是很想我们的能长寿， karena setiap kali kita ulang tahun kita nyanyikan ini. 因为当我们每个人生日的时候，我们都会去唱这首歌， Panjang umurnya, kan selalu kita nyanyi 就是 begini. 长寿的我们的生命，我们的会长寿的意思。 Tetapi tidak seorang pun di antara kita bisa menambahi umurnya. 但是呢，我们要知道，我们要明白，我们没有任何人可以增加我们的寿，我们 Karena 的时 kita 寿， tidak memiliki kuasa atau otoritas untuk menambahi umur kita, Bapak Saudara. 因为我们没有这个权柄，没有这个权能。 Ini adalah kebenaran yang perlu kita perhatikan. 这个我们要去明白，我们要去知道， Bahwa karena kita sangat terbatas, 因为我们是有限， maka kita harus bergantung sepenuhnya kepada Dia yang tidak terbatas itu. 所以我们要依靠这个无限的神。 Nah, itu juga yang berlaku tadi kepada orang kaya yang bodoh itu. 然后这个也是在这个有无知人的面对的事情， Kalau umurmu nggak diperpanjang, lalu untuk siapakah harta yang kau kumpulkan 就是 tadi? 神对他说：“如果你没有长寿，就是今晚的灵魂，我把你拿走的时候，你又这个财产是归谁呢？ Lalu untuk siapakah kerajaan yang kamu bangun itu? 就是意思说，如果我不加长你的寿，然后Kerajaan yang dia bangun. 你所造的，在这个地上的要归于谁呢？ Kalau hari ini nafas kita berhenti, 如果今天你的气息 maka 停了， semua yang kita cari itu akan menjadi sia-sia. 我们所寻找在这个地上的是劳苦的， Nah, 就 ini 是 kebenarannya bahwa kita tidak bisa menambahi umur kita. 所以说我们是不能增加这个寿的。 Itu sebabnya kita harus tetap berserah kepada Tuhan.
所以说我们要一切交托在神的手中， bergantung kepada Tuhan, 依靠神， karena Dia tidak terbatas dalam 因为 hidup 他是 kita. 无限的 Dan yang 无限的 ketiga, 神。 Bapak Saudara, kebenaran yang ketiga yang mesti kita pahami 然后 adalah 第三方面，我们要去明白的， ya ayat 34 dikatakan bahwa 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dan yang ketiga kebenaran adalah hanya Tuhan yang tahu hari besok. 第三方面就是只有神知道明天的发生什么， Gak ada seorang pun yang tahu hari besok. 没有任何人会知道明天会发 Tidak 生什么， juga di antara kita Bapak Ibu Saudara. 包括我们在这里 Gak ada yang bisa tahu tentang apa yang terjadi besok. 没有人会知道明天会发生什么事。 Walaupun kita punya planning, 虽然我们已经有计 kita 划， punya rencana. 我们有很多的计 Karena 划， kita punya tugas tanggung jawab itu sehari-hari sepertinya sama. 因为我们每个人某些人就是在我们的生命中有很多的计划。 Kita punya, walaupun kita punya RPP, kalau kami istilahnya itu rencana pelaksanaan pembelajaran, itu untuk besok kita sudah siapkan. 虽然我们生命中我们会去做很多的计划，就是明天要做什么，其他东西要做什么， Tapi tidak tahu juga besok apakah masih hidup atau tidak, nggak tahu. 但是我们不会知道我们明天是否还活 Tidak ada 着， yang tahu apakah yang terjadi besok hari. 没有任何人会知道明天会发生什么 Bahkan 事。 orang yang menamakan dirinya orang pintar, 也包括了这个说他会速算宿命的人， juga tidak dapat mengetahui apa yang terjadi besok. 他也不会知道明天会发生什么，就是这个算命的人也不会 Seperti 知道。 seseorang yang meramalkan bahwa seseorang yang lain akan mati dalam pemerintahannya 3 tahun, contohnya 就 begitu. 是说，这个算命的人他会算这个人3年后他会死，也不 Tapi orang 也 yang 不必。 diramalkan itu sampai sekarang masih hidup sehat dan bugar. Nah, orang yang meramalkan sudah mati duluan. 但是这个算命的算他这个人三年后会死掉了，但是3年后他这个人还没死，算命的人反而先死， Gak ada yang tahu. 没有人会知道。 Meskipun punya planning, 虽然我们有很多的计划， meskipun punya rencana, 我们有计划 mau buka di sana untuk bisnis saya. 要开这边，要开那边，开生意， Begini begitu. 要这样那样， Tetapi itu semua hanyalah rencana. 但是这些就是一个计划， Semuanya kita harus kembalikan kepada Tuhan. 这些东西我们要回到我 Bahwa 们的神。 Tuhan yang mengatur segalanya, hanya Tuhan yang tahu dan apa yang terjadi di hari 因 esok. 为是神所控制的，神所知道的， Oleh 明天 karena 会发 kita 生什 tidak 么。 ada yang tahu bahwa apa yang terjadi 因 besok, 为我们这些人不会知道明天会发生什么 maka 事， kita harus serahkan hidup kepada Tuhan, Bapak Saudara. 所以说我们要把我们的生命交托在神的。 Kalau hari ini kita masih hidup, 如果今天我们还活着， itu harusnya menjadi kesempatan bagi kita untuk berbuat baik. 这就是一个，就是有一个我们要去做的一件好事。 Ya, mempergunakan waktu-waktu yang ada karena hari-hari ini adalah 我 jahat. 们要好好来使用我们的光阴。 Ya, banyak virus. 有很多疫情， Bukan cuma virus, ada banyak hal-hal yang terjadi yang lain. 不单单是疫情，但是还有其他的事发生 Kita。nggak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Orang beramal 5 tahun, berapa tahun nggak ada yang tahu. 我们是不会知道的，有人是速算5年后会发生这样，我们不会知道。 Itu sebabnya kita harus serahkan hidup kepada Tuhan. 所以说，我们要把我们的生命 Kemudian 一切 jangan 交 sampai 托在神 bertindak 的手 bodoh. 中。然后 Jangan bertindak bodoh seperti orang bodoh tadi. 然后第二，我们要不要去做傻事，就是愚蠢的事。 Tetapi mengusahakan mengerti kehendak Tuhan setiap saat. 但是我们要去思考神所需要的， Ya, dalam Efesus pasal 5 ayat 16 sampai 17. 就是在以弗所书第5章16节到17节， Tidak ada yang tahu akan hari esok. Mio, Selama masih ada kesempatan, Bapak Ibu Saudara. 没有人会知道明天会发生什么事情，所以 Mari 说， pergunakan waktu-waktu ini dengan baik. 所以说我们要好好来使用我们的 Berbuat 时 baik, 间， memuliakan Tuhan, menambahkan terus menumbuhkan iman kita. 去做善事，来荣耀神，去敬拜神， Ini yang bisa kita lakukan. 这些我们是可以去行的。 Nah, oleh karena kita bukan pemilik kehidupan, 然后如果我们不是有这个生命，不是去我们有我们的生命。 dan kita tidak berkuasa untuk menambah umur kita, 然后我们又没有那个能力去增加我们的数， dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, 然后我们也不知道明天会发生什么， tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan selain kita
berserah kepada Tuhan. 没有一件任何事情我们可以去做的，除了我们依靠我们的神。 Dialah pemelihara hidup kita, Bapak Saudara. 他是看守我们的神。 Filipi 4 ayat 6 dikatakan demikian. 腓立比4章第6节这样说： Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ayat 6. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. 应当以无挂虑。 Mari saudara baca itu dalam hati saudara, atau bahasa saudara di keluar suara juga boleh. 我们来读这个腓立比4章第6节，在我们的心里读。 Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apapun itu bisa saudara masukin apa saja yang saudara sedang khawatirkan saat ini. 就是说，当我们读了这个圣经，应当以无挂虑的时候，我们要去想，我们现在挂虑的是什么事情？ Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。 Dengan kekhawatiran, tidak ada menambahkan apapun, tidak melakukan apapun kepada kita, justru akan membuat kita semakin jatuh dan semakin buruk. Maka kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga. 因为这个挂虑呢，会让我们的生命呢跌倒了，其他的事情，就是我们把我们的信心也跌落了。所以说，神就是提醒我们，我们不要去挂虑，太多挂虑。 Nah, apabila kita atau ketika kita masih mengkhawatirkan hal-hal fana itu, semua itu. 所以说，如果我们现在还在挂虑在我们地上所发生的事情的时候， Tuhan katakan bahwa sebenarnya kita tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. 然后神就对我们说，就是提醒我们，我们跟那个还没相信他的人是一样的， Tidak ada 没有分 bedanya. 别， Sama aja kita dengan mereka. 就是跟他还没相信他的没有相信神的人是毫无分别的，就是一样的。 Hanya kita pergi ke gereja. 就是我们去行的，就是我们来到Mereka pergi ke 教 tempat 会， lain. 他们去别的，就是去 Kita baca 去别的 firman Tuhan, mereka baca yang lain. 我们读圣经，他读别的经。 Tapi kekhawatiran tetap mengatasi kehidupan kita itu menyedihkan. 但是这个挂虑仍然存在我们的生命，这是一个很可怜的事情。 Seharusnya kehidupan orang percaya itu dia tidak lagi mengkhawatirkan hal-hal yang sifatnya fana, hal-hal yang sementara saja. 相信神的人，他的生命应当是没有那么太多挂虑他所面对的事情的。 Karena Tuhan katakan yang terutama carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya itu Tuhan tambahkan kepadamu. Biasanya kita selalu tertarik dengan semuanya itu. 因为神已经对我们说了，在那个马太福音第6章33节，我们要先求他的国和他的义，这些他会增加在我们的生命啊。 Tapi saya yakin Tuhan lebih tertarik dengan kita yang selalu mencari Dia, mencari kerajaannya, mencari kebenaran firman-Nya. Tuhan selalu tertarik dengan orang yang berusaha untuk membuka imannya, semakin mengenal Tuhan dalam kehidupannya. 我相信神一定是很渴慕，就是他很关注这些去寻找他的国、他的义这些人。 Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. 我们感谢你神，因为你的话语， Firman-Mu ya dan amin. 你的话语是呀和阿 Kiranya 门。 firman-Mu menguatkan setiap kami, 因为你的话语是给我们力量， meneguhkan iman percaya kami semakin kami mengenal Tuhan dengan benar. 坚固我们的信心，让我们更明白你的话语。 Bahkan kami mendahulukan, mengutamakan untuk mencari kerajaan Allah dan kebenaran. 我们要先宣求你的国、你的义， Karena itulah harta yang paling berharga 因为这些是最宝贵的保 yang 障。 kami miliki, yang Tuhan berikan kepada kami. 我们所拥有是你所赐的， Engkaulah harusnya menjadi terutama dalam hidup kami Tuhan. 你就是要成为我们的第一， Bukan hal-hal yang di dunia ini yang sifatnya panah. 不是在这个地上所拥有的 Kami 一 mau 切。 orang-orang percaya yang sungguh-sungguh berbeda dari orang-orang yang tidak mempercayai Engkau. 我们相信你的人，就是跟还没相信你的人有一些分别。 Hidup kami yang dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan damai sejahtera. 我们的生命是充满着你的喜乐、你的祝福， Bukan kehidupan yang dipenuhi dengan ketakutan. 不是被这些忧虑给充满的， Bukan kehidupan yang dipenuhi dengan kecemasan, kegelisahan. 不是被这个挂虑和这个惧怕给充满的， Bahkan setiap hari mengeluh, 或者每天我们就埋怨， menjauhkan Tuhan dari kami. 就是远离神的。
Tuhan, kami mau hidup kami menjadi hidup yang berdampak. 神啊，我们让我们的生命变成 Hidup yang 有意义的 memuliakan 生命， Engkau lewat kata-kata kami, lewat kesaksian hidup kami. 就是用我们的生命，用我们的见证，就是来荣耀你。 Tolong kami Tuhan, 求你帮助我们， supaya kami melakukan kehendak-Mu. 直到我们可以做符合细行你的旨意。 Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami 这是 berdoa. 我们的祷告。 Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。 Ya, haleluya. Puji Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari sampai siang hari ini. Saya percaya kita semua diberkati, ya. Kita tidak perlu khawatir akan hidup kita di dunia ini, ya. Akan apa yang fana, pakaian, makanan itu semua adalah fana. Tetapi kita perlu khawatir, ya. Bahkan kita perlu takut kalau kita belum memiliki Kristus di dalam hidup kita. Baik, Bapak Ibu, untuk ibadah online kita, ya, kita akan tetap lanjutkan untuk minggu-minggu ke depan, ya. Kita belum akan mengadakan ibadah secara seperti yang dulu biasanya, karena kita masih melihat bahwa situasi saat ini di Kota Batam belum bisa memungkinkan bagi kita untuk bisa berkumpul. Walaupun pemerintah sudah mengizinkan, tetapi kita lebih memikirkan untuk keselamatan dan kesehatan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi kami minta kiranya kita semua tetap setia mengikuti ibadah online kita melalui Facebook Gereja Presbyterian Batam. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, silakan di transfer ke rekening gereja, ya. Di sini ada tertera. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang masih begitu memperhatikan pekerjaan dan pelayanan Tuhan di gereja ini, ya. Kami juga selalu mendoakan kiranya Tuhan selalu menyertai, memberkati Bapak Ibu sekalian, ya, baik pun yang ada di rumah, ya, segala usaha keluarga, ya, pekerjaan, semuanya kiranya Tuhan selalu menjaga dan memberkati. Ya, demikian pengumuman, saya serahkan kepada Pendeta Li untuk penutup. Baik, kita akan akhiri ibadah kita dengan kepujian kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. 我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。愿我们的唯的救主耶稣基督的恩惠、上帝的永远无穷、不改变的慈爱、生命的感化，
感动引导，充满与我们众人同在，从今到永永远远。Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sejak hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Oh. 这一年的一半快过去了，时间很快 setengah dari tahun ini sudah hampir berlalu. 啊！但是我们还没一起聚会3个月多的时间 Dan kita sudah ada 3 bulan lebih ya untuk tidak beribadah berkumpul bersama di gereja. 但是我里面还是我们弟兄姐妹们心里面也有我们的教会吧，我们的弟兄姐妹们吧。 Saya yakin di dalam hati saudara, di dalam pikiran saudara, saudara tentu masih memiliki gereja ini dan juga jemaat sekalian yang ada di sini masih saudara ingat. 所以我们都在不会一起聚会，但是我们不能在那里常常纪念我们的上帝、我们的教会、我们的弟兄姐妹们，我们要彼此多多来祷告。 Meskipun secara fisik kita tidak bisa tatap muka bersama, namun biarlah secara roh, secara hati kita setiap hari giat untuk berdoa, saling mendoakan jemaat sekalian, mendoakan semua yang ada di jemaat di tempat ini. 啊，愿这新的星期里面，主继续带领我们，保守我们，祝福给我们。 Saya berdoa kiranya di minggu yang baru ini Tuhan tetap menyertai, menjaga saudara-saudari sekalian dan membimbing kita. 啊，一切的忧虑都交托给主。 Biarlah kita taruh semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. 这圣的话语，我们这一个星期里面，我们都一起来体会吧。上帝的这话，在我的生活当中，在我的忧愁当中，上帝开路，上帝加添给我们足够的恩典和力量。 Percayalah bahwa Tuhan akan membukakan bagi kita jalan keluar untuk segala kekhawatiran kita, untuk segala masalah kita. Tuhan pasti bukakan jalan bagi kita. 好，Shalom。 Shalom buat kita semua. Tuhan berkati. 好，谢谢。好，阿坤的带奉献吗？